السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama-sama pada malam ini. InsyaAllah kita menyambung perbahasan daripada i'tiqad Imam Asy-Syafi'i karangan Syekhul Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita muka surat yang ke-92 dan juga 93, bahagian terakhir daripada Nas Asy-Syafi'i berkaitan dengan Tauhid. Kemudian kita akan masuk babu dhammihil kalama wa ahlahu, bab cemuhan Asy-Syafi'i terhadap ilmu kalam dan ahli kalam. Jadi kita perhabiskan perbahasan daripada berkenaan dengan tauhid, Nas Asy-Syafi'i berkenaan dengan tauhid ni, muka surat yang ke-92 dan juga 93. Kita baca dia punya matan Arab, muka surat yang ke-93. Wa bihi qala akhbarana asy-Syaikh Abu Abdurrahman As-Sulami ijazatan. Qala sami'tu Aba Nasr Ahmad ibn Muhammad ibn Hatim As-Sijzi yaqul qila li Abi al-Abbas bin Surayj صاحب الشافعي رضي الله عنه ما التوحيد؟ قال توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال ذلك. Maksud dia, matan dia pada muka surat 92, Al-Hakkari berkata, Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami telah mengkhabarkan kepada kami secara ijazah. Beliau berkata, aku telah mendengar Abu Nasr Ahmad bin Muhammad bin Hatim As-Sijzi berkata, ditanyakan kepada Abu Abbas bin Surayj, iaitu anak murid kepada Asy-Syafi'i, moga Allah Ta'ala meridai beliau, apa itu tauhid? Sebelum pada kita tengok jawapan Imam Asy-Syafi'i yang dinakalkan daripada Ibnu Surayj. Ibnu Surayj ini ialah salah seorang murid Imam Syafi'i di Mesir. Cuma saya nak sebut sikit dalam matan tu, kita tengok ada satu orang nama dia Ahmad bin Muhammad bin Hatim As-Sijzi. Ahmad bin Muhammad bin Hatim As-Sijzi ni ialah salah seorang daripada yang dekat dengan zaman Imam Abu Daud As-Sajistani. Abu Daud yang tulis kitab Sunan Abu Daud tu lah. Okay. Saya nak sebutnya ialah gelaran As-Sijzi dan As-Sajistani ialah gelaran yang sama. Sijzi itu merujuk pada satu tempat, Sajistan pun merujuk pada satu tempat, di kawasan yang sama lah. Okay. Dia macam Al-Albani dengan Al-Arnaud. Bila mana sebut tokoh tu nama dia Al-Albani, dia merujuk pada tempat dia lahir, iaitu negara Albania. Selain pada tu Al-Arnaud. Al-Arnaud ni ialah daripada kumpulan yang sama, As-Sijzi dan As-Sajistani. Sebab kalau tengok, memang Imam Abu Daud ni dia berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal ni berguru dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi dari segi kedekatan zaman tu lebih kurang.
Maknanya pada zaman-zaman yang sama sahaja. Okay. Jadi Aba Nasrin Ahmad bin Muhammad bin Hatim As-Sijzi, dia kata telah dikatakan kepada Al-Abbas, Abil Abbas bin Suraij, sahibus Syafi'i. Maknanya dia dengar daripada murid Imam Syafi'i yang bernama Abil Abbas bin Suraij. Dia pernah tanya Imam Syafi'i satu soalan. Apa soalan dia? Mat tauhid. Apakah yang dimaksudkan dengan tauhid itu? Jawab Imam Syafi'i, tauhidu ahli ilmi wa jama'atil muslimin. Tauhid para ahli ilmu atau para ulama dan jemaah muslimin ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawapan Imam Syafi'i ini menunjukkan pada pendirian ahli ilmu, iaitu para ulama, wa jama'atul muslimin. Jama'atul muslimin ini merujuk pada siapa? Merujuk kepada para sahabat. Merujuk kepada para sahabat. Kebanyakan para sahabat, bila mana mereka nak mentakrifkan tauhid, mereka akan sebut tauhid itu ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ianya sama saja dengan soalan bila mana orang tanya pada kita, mal Islam? Apakah maksud Islam? Jawapannya sama. Islam itu an tashhada an la ilaha illallah. Macam apa yang dijawab oleh Nabi ketika mana ditanya oleh Jibril dalam hadis yang panjang yang kita sebut dengan hadis itu hadis Jibril. Dalam kitab hadis 40, hadis ni hadis yang kedua. Hadis soalan-soalan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhid orang Islam dia mudah dan ringkas, iaitu mengesakan Allah dan meletakkan Nabi Muhammad tu sebagai rasul, mengakui kerasulan Muhammad. Itu saja dalam tauhid orang Islam yang asas. Lepas daripada tu kita sebut sebagai perkara-perkara cabang ataupun tambahan daripada tauhid. Cuma bagi seorang Muslim, bila mana dia nak mentauhidkan, dia nak tahu apa tu tauhid, dia kena tahu tauhid ni ialah intinya mengesakan Tuhan dan menafikan kesyirikan dan mengangkat, meletak Nabi itu sebagai Rasul, tidak merendahkan Nabi, tidak meninggikan Nabi lebih daripada Rasul. Itu akidah orang Islam. Sebab tu pengajian akidah ataupun tauhid ni, ianya adalah pengajian yang mudah dan ringkas saja. Nabi bila mana dia Islamkan sahabat tu bila mana dia dah masuk Islam, dia balik ke kampung dia cerita tentang Islam, dia boleh Islamkan pula orang-orang yang dia jumpa dalam masa yang sekejap. Sebab apa? Sebab zaman tu tak ada sangat banyak, orang kata apa, perkara-perkara yang samar, tak banyak macam zaman sekarang. Okay. Cuma bila mana kita sebut pengajian akidah, orang akan nampak akidah ni payah. Sebab apa? Sebab orang nampak pada kumpulan-kumpulan yang ada dalam mazhab akidah. Yang mana kita dah sebut sebelum ni, kita dah cerita tentang Murji'ah, cerita tentang Mu'tazilah. Yang tu zaman Nabi benda tu tak ada lagi, tak cerita lagi. Zaman sahabat baru ada perkembangan benda ni. Sebab kita kena tahu, tauhid yang suci ni, syaitan mesti akan fikir macam mana nak kacau tauhid yang suci murni ni. Sama ada dia keluarkan ideologi baru ataupun dia keluarkan amal ibadat yang baru. Itu ialah salah satu daripada cara yang akan syaitan guna untuk menjadikan agama tu tercemar sedikit demi sedikit. Kemudian jawapan Imam Syafi'i, wa tauhidu ahlil batili al-khawdu fil a'radi wal ajsam. Sementara tauhid golongan batil pula ialah mendalami perbahasan a'rad dan juga jisim. A'rad situ dia terjemah sifat sesuatu, sama ada ianya terdiri daripada jisim ataupun jirim. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi ibtali dzalik, diutuskan untuk menjelaskan kebatilannya. Yang ni kita boleh tengok nota kaki yang diletakkan oleh penulis, oleh penyunting, bukan penulis dia tak letak nota kaki. Okay. Oleh orang yang tahqiq baliklah kitab ni. Okay. Dia kata diriwayatkan oleh Al-Muqri dalam Dhammil Kalam, Al-Harawi dalam Dhammil Kalam, Abul Qasim Al-Asbahani dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah daripada jalur As-Sulami, turut disebut oleh Ibn Taymiyah dalam Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Nas. Okay. Maknanya nak sebut pada kita, apa yang Imam Syafi'i jawab ni ialah permulaan berlakunya pertembungan akidah orang Islam bila mana akidah orang Islam sudah dipengaruhi oleh ilmu falsafah yang melampau,
bukan ilmu falsafah yang umum ataupun ilmu akal yang umum ataupun kita sebut sebagai ilmu kalam. Sebab bab selepas pada ni kita akan bahas tentang ilmu kalam. Ilmu kalam yang macam mana yang dicela oleh para ulama. Okey. Kalam ni secara umum dalam bahasa Arab maksudnya ialah percakapan, perkataan. Okay. Cuma nak sebut sini, bila mana Imam Syafi'i dia kata akidah orang yang batil ataupun ahlu batil ialah al-khawdu. Perkataan tu yang kita kena garis sebenarnya. Bukan ilmu kalam secara keseluruhan tu salah. Tapi over pada ilmu kalam sehingga semua benda nak timbang dengan kalam. Kalam ni ialah ilmu akal. Sehingga ayat-ayat Quran yang tak perlu kita bahas dalam-dalam, dia nak bahas secara dalam dan akhirnya berlakulah penafian terhadap maksud ayat tu ataupun penukaran maksud terhadap ayat tu. Ini kebanyakan orang dia tersilap melihat perkataan Imam Syafi'i di sini. Imam Syafi'i sebut dengan jelas al-khawdu. Al-khawdu dengan makna memperdalamkan tentang isu kalam itu. Dia banyak sangat berbincang tentang kalam. Itu yang dimaksudkan. Kata Imam Syafi'i, yang suka bincang tentang kalam ni, khawdu ni, dia suka bincang tentang a'rad dan juga jisim. Yang mana kalau kita tengok terminologi, istilah-istilah Arab, jisim, kata apa, jirim, kita memang duk belajar dalam pengajian akidah kita. Terutamanya tunjang akidah pengajian orang Melayu ni ialah berdasarkan daripada kaedah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah tu. Okey. Saya nak kata sini, adakah salah sebut perkataan jisim, jirim, a'rad ni? Sebut perkataan tu tak salah. Yang salahnya ialah kita over pada bincang akhirnya membelakangi ayat Al-Quran tu. Okey. Bukan kitab tu salah. Mula-mula masuk ilmu ni ke dalam ilmu tauhid orang Islam. Itu problem dia. Sebab tu Imam Syafi'i dia cela, dia cemuh peringkat awal ni ulama-ulama ni. Sebab tu kalau kita baca sejarah, pertembungan ni dahsyat tuan-tuan. Antara isu yang besar, paling besar yang kita boleh tengok kesan ilmu falsafah, ilmu kalam mengganggu akidah orang Islam ialah perbahasan Quran tu makhluk ataupun tidak. Kita dah bahas sebelum ni. Yang mana perbahasan tu walaupun zaman kita ni orang dah tak bercakap, tapi ada beberapa kumpulan-kumpulan mazhab akidah tertentu yang masih belum memberi kejelasan tentang status Quran tu makhluk ataupun tidak. Saya tak nak sebutlah kumpulan mana. Cuma dia peringkat international, benda ni pun dibahas lagi. Okey. Nak sebut pada kita apa dia? Itulah kesan ilmu falsafah yang melampau. Bukan ilmu falsafah tu salah secara umum. Sebab ada orang bila mana dia baca benda ni, kita baca qaul Imam Syafi'i bukan qaul kita. Dia faham apa yang kita baca ni kita haramkan guna akal secara keseluruhan. Bukan. Guna akal tu boleh. Sebab banyak ayat Quran sebut afala tatafakkarun, afala ta'qilun wa fi anfusikum afala tubsirun. Ni semua ayat-ayat suruh guna akal. Bahkan mustahil manusia untuk dia faham Tuhan tanpa dia guna akal. Cuma Allah Ta'ala dia cipta akal manusia ni ada batasnya. Tak semua benda kita boleh faham dengan akal. Ada benda-benda yang kita kena stop. Sampai di sempadan tu kita kena berhenti. Bahagian-bahagian lain kita boleh guna akal. Sebab ada orang dia kata, ni golongan-golongan yang duk kata ilmu kalam ni salah, ilmu kalam ni tak betul. Dia tak tahu bahawasanya banyak disiplin ilmu agama dibina di atas akal. Itu memang betul. Sebab tu ada orang dia tak faham isu ni. Saya nak bagi contoh pada tuan-tuan. Dia guna istilah tu salah. Dia faham maksud kita tak betul, tiba-tiba dia pergi sebar benda tu secara meluas. Contoh, kita kata ni timun. Timun bagi sebahagian orang dia faham mentimun tu lah. Orang pantai timur, timun tu tembikai pun kita panggil timun. Tapi kita panggil timun Cina. Kita tak panggil timun Melayu. Okay. Timun juga. Tapi dia duk ingat timun itu ialah mentimun. Tak. Perkongsian perkataan kadang-kadang maksud dia lain. Okay. Jadi itu benda kita kena faham. Bila mana Imam Syafi'i dia nafi ilmu kalam, tiba-tiba ada orang kata mustahil Imam Syafi'i kata ilmu kalam tu tak betul. Sedangkan ilmu usul fiqh terbina di atas akal dan kalam. Betul lah. Memang usul fiqh tu terbina di atas akal dan kalam. Macam mana Imam Syafi'i nak melawan hujah-hujah golongan-golongan seperti ni kalau tak guna akal dia? Cuma sekarang ni yang over ialah pada benda-benda yang tak perlu bincang. Sampai kepada nak kena trace satu orang tu.
Kalau dia kata Quran makhluk, apa jadi? Kalau dia kata Quran tu bukan makhluk, apa jadi? Tak ada satu kerja. Sampailah fitnah tu terkena pada pemerintah pada zaman Imam Ahmad. Kita boleh tengok zaman Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim ni, semua-semua ni tangkap ulama hanya nak tanya satu soalan je. Apa pandangan kamu terhadap Quran makhluk ataupun tak makhluk? Quran ni makhluk atau tak? Dia tu percaya kata Quran tu makhluk. Tapi di sisi ahlu sunnah wal jamaah, di sisi ahlu hadis khususnya, seperti Imam Ahmad dan lain-lain yang sependapat dengan dia, seperti Imam Ibn Abdul Bar yang kemudian lepas zaman Imam Ahmad ni, mereka kata Quran itu kalamullah. Lepas tu kita tak sebut dah Quran tu makhluk ataupun tidak. Quran ni macam mana Jibril dengar pada Tuhan, macam mana Jibril sampai pada Nabi. Dia yang kata teruk ilmu kalam ni, dia pergi bincang sampai pada satu peringkat yang kita tak perlu pun pergi elaborate benda tu, dan akhirnya dia orang besar-besarkan isu tu. Antara perbahasan ilmu dalam bab Quran makhluk ni ialah dia orang fikir waktu Allah Ta'ala berikan Quran pada Jibril untuk Jibril sampaikan pada Nabi Muhammad, waktu tu Allah Ta'ala sebut Quran tu dalam bahasa apa? Dalam bahasa apa? Waktu Allah Ta'ala sebut pada Jibril tu, dia bunyi macam mana, dia keluar suara macam mana? Perlu tak fikir bab tu? Tak perlu pun tuan-tuan, sebab Nabi pun tak pernah cerakinkan benda tu pada para sahabat. Tapi nak kata syaitan ni dia punya nak drag, dia nak kita ni lengah masa, jangan belajar Quran dalam-dalam lagi. Pergi fikir dulu Quran tu macam mana. Dia sama je dengan isu Tuhan ni dia asal pada mana? Sama saja. Cuma dia pergi dekat Quran tu dulu. Okay. Sehinggalah ada orang terfikir mustahil Allah Ta'ala bercakap dengan bahasa Arab keluar suara macam Jibril baca Quran pada Muhammad. Mesti dia guna bahasa lain, mesti dia guna benda lain. Dia tak akan keluar huruf, tak akan bunyi suara. Padahal benda tu tak perlu fikir pun. Padahal dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Ta'ala telah berkata-kata dengan Musa dengan perkataan yang difahami oleh Nabi Musa. Maknanya Nabi Musa dia dengar suara Tuhan, dan suara Tuhan tu adalah dia dengar. Tapi yang pasti suara tu mestilah tak sama dengan suara makhluk ni. Tapi dia ada suara sebab Nabi Musa dengar. Dan bila mana kita bacakan dalil ni, apa kata golongan-golongan yang nak menidakkan benda ni? Dia kata tak, sebenarnya Allah Ta'ala bagi benda nak bagi pada Nabi Musa tu, wahyu yang nak bagi pada Nabi Musa tu, bagi ke benda lain dulu. Benda lain tu sampai pada Nabi Musa. Akhirnya apa jadi? Dia menambah benda yang tidak ada dalam Quran. Quran kata, Allah Ta'ala bercakap direct dengan Nabi Musa. Dia tak kata pun, dia lantik satu orang lain bercakap dengan Nabi Musa, lepas tu sampai kepada Nabi Musa. Sebab tu ada setengah kumpulan dia kata, sebenarnya Nabi Musa naik atas bukit Tur Sina tu, bukan dia dengar suara Tuhan, dia dengar suara pokok. Pokok tu diberikan sesuatu oleh Allah Ta'ala, dia pun bercakap pada Musa. Ada yang takwil sampai tahap tu. Dia jadi problem. Cuma benda ni orang tak buka lebih-lebih lah. Okay. Cuma saya nak sebut sini, bila mana sebut teruknya ahlu kalam, itu yang dimaksudkan. Bukanlah ahlu kalam yang dimaksudkan sini ialah orang yang guna akal. Kita semua benda kita guna akal. Kita nak faham perkataan orang, guna akal. Cuma sekarang ni guna akal untuk mempertikaikan kedudukan Quran dan sunnah Nabi. Itu yang ingin dibahaskan. Kalau guna akal, macam mana nak buat kereta bagi laju? Tak apa, tak ada masalah pun. Sebahagian orang ni bila mana kita baca yang ni, dia fikir macam tu. Dia kata tak boleh guna akal ni maknanya tak boleh guna langsung. Maknanya kalau kita fikir macam mana nak bagi maju, fikir macam mana nak faham ayat Quran, macam mana nak terjemah apa-apa semua, maka itu semua dibenarkan. Cuma sekarang ni ialah fikir pada benda yang tak perlu fikir. Sebab tu ada orang dia jauh menyimpang sehingga dia kata Quran yang dibaca sekarang ni bukan kalamullah, tapi ianya ialah takbir Jibril. Jibril sendiri yang bahasakan Quran tu dalam bahasa Arab sebab nak sesuaikan dengan lidah Nabi Muhammad yang bahasa Arab. Tapi exactly daripada Tuhan, dia bukan bahasa tu. Perlu ataupun tidak? Jawapannya pada perbahasan ni, tak perlu pun hakikatnya. Sebab hakikatnya Quran itu telah siap sedia dalam bahasa Arab dan memang dibaca. Cuma kita kata suara kita yang baca Quran tu makhluk lah.
Kita bunyi suara, bunyi alhamdulillahirabbil alamin. Takkan kita nak kata suara Tuhan? Macam saya baca. Sekarang ni saya duk baca kata-kata Imam Syafi'i. Adakah saya sekarang sedang menjadi Imam Syafi'i? Tak pun. Suara-suara saya, lidah saya sendiri, gigi-gigi saya sendiri, tekak saya sendiri, suara keluar. Cuma kita baca kata-kata Imam Syafi'i. Kita baca kata-kata dia. Kertas-kertas kita, buku kita beli, bukan buku Imam Syafi'i pun. Cuma kita ambil, kita tulis balik. Tu saja. Cuma nak kata orang ahli kalam ni dia nak pergi lebih jauh. Nanti kita akan tengok. Kita terus kepada bab seterusnya. Bab zammihil kalam wa ahlahu. Bab cemohan Imam Asy-Syafi'i terhadap ilmu kalam dan ahlinya. Apa maksud dia? Okey. Kita tengok dia punya, orang kata apa, dia punya matan. Kita baca sepintas lalu je matan sanad dia tu. Wa bihi qala haddatsana Abu Nasr Ahmad bin Mahdi al-Muqri'u qala anba'ana Abu Nasr Abdul Wahhab bin Abdullah al-Murri qala anba'ana al-Qadi Yusuf bin al-Qasim al-Miyanji qala anba'ana Abu Bakr al-Humaydi al-Mu'addal qala haddatsani Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam qala sami'tu asy-Syafi'i yaqul law 'alima an-nasu ma fil kalam la firru minhu kama yafirruna minal asad. Sanad dia saya ringkaskan daripada Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam telah memberitahuku, beliau berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata, law aliman nasu, andai orang tahu ma fil kalam, apa yang terkandung dalam ilmu kalam, la firru minhu kama yafirruna minal asad, nescaya mereka akan lari daripadanya sebagaimana mereka lari daripada singa. Nah, ini yang dinukilkan dalam nota kaki tu banyak dia bawa. Dia kata diriwayatkan oleh Al-Harawi dalam Dhammil Kalam, daripada jalur Ibn Abdul Hakam, juga daripada Ibn Abdul Bar dalam Jami'ul Bayanil Ilmi wal Fadlih, dan juga Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq. Dan banyak lagi lah dia sebut bawah tu. Okay, cuma nak kata ini sanad kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia kata, kalau manusia tahu buruknya ilmu kalam yang melampau ni. Saya kena sebut perkataan melampau sebab ada orang kalau kita tak sebut perkataan ni, dia ingat kita pukul rata semua ilmu kalam. Bukan. Ilmu kalam yang melampau. La firru minhu kama yafirruna minal asad. Maka mereka akan keluar daripadanya, lari daripadanya seperti mana mereka lari daripada singa. Maknanya teruknya ilmu kalam ni. Sebab tu benda ni kalau kita tengok dalam bab perbahasan ilmu kalam, antaranya ialah Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Mungkin orang tak berapa selesa nak guna kitab ni sebab kerana ada sentimen Ibn Taymiyah tu. Kalau tak nak baca yang ni, boleh baca Tahafut Al-Falasifah oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang ni mungkin sealiran dengan sebahagian orang. Dalam kitab itu juga Al-Imam Al-Ghazali mencela ahlu kalam ni. Dan selain pada tu, kalau nak baca yang mutaakhirin sikit, dia ada satu kitab Fannil Kalam wa Mantiquhu, kalau tak silap lah, yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. Yang ni mazhab Syafi'i, dan dia seorang Asy'ariyah. Dia sendiri menyebut tentang ada bahagian-bahagian ilmu kalam yang problem. Ilmu kalam yang problem. Bahkan dalam tu kita akan tengok apa yang Imam As-Suyuti dia sebut. Dia kata ahlu kalam ni, kalau kita bercakap dengan dia, sama saja dengan kita bercakap dengan orang yang mental. Istilah saya lah tu mental. Istilah dia kata gila lah. Dia kata junun murakkab. Orang gila. Orang gila yang dia tak sedar dia gila. Sebab tu ada sebahagian orang dia kata ahlu kalam. Ahlu kalam yang melampau. Tuan-tuan jangan fikir bila mana kita sebut ahlu kalam ni ialah ahli falsafah yang duk buat PhD. Itu bukan yang tu. Itu bukan perbahasan kita. Ahlu kalam zaman dulu. Tak ada dah sekarang ni. Cuma nak katanya, nak bagi faham, kalau baca kitab lama, jangan tembok orang sekeliling. Kitab lama tu bahas yang lama dulu. Tapi nak kata dia punya isi kandungan tu dalam kitab-kitab yang mutaakhirin ni mungkin terkenalah sikit-sikit. Sebab tu para ulama yang datang lepas pada kurun 300 Hijrah dan ke atas ni, dan ke zaman kita ni, mereka tidak ada pilihan lain untuk bercakap bab akidah, melainkan mereka kena belajar juga ilmu kalam ini. Sebab tu kita akan tengok Ibnu Hajar, dia belajar ilmu kalam. Selain daripada tu, Imam Ghazali sendiri dia belajar sehingga dia tu, orang kata apa, tenggelam juga sekejap dalam ilmu kalam tu.
Dan akhirnya dia keluar balik dan dia tulis kitab Tahafut al-Falasifah, runtuhnya ilmu falsafah yang tak betul ni. Dan selain pada tu ialah Ibn Taymiyah sendiri, yang mana dia belajar dengan komplit baik dalam bab ilmu kalam, dan akhirnya dia tulis Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Nas, menolak pertembungan antara akal dan juga nas syar'i ini. Dia perbahasan yang besar, tuan-tuan. Sebab apa saya kata perbahasan besar? Sebab kuliah di masjid dan surau, dia tak akan baca bab-bab kitab ilmu kalam yang tinggi-tinggi, tak akan baca. Cuma kalau tuan-tuan nak faham benda ni lah, dia ada satu kitab yang dibaca oleh orang-orang pondok juga, iaitu nama dia kitab Bakuratul Amani. Dalam kitab tu yang ditulis oleh Syekh Wan Ismail Al-Fatani, ataupun nama dia lah Pak Da'i Mekah, setengah orang. Sebahagian daripada tok-tok guru pondok di Kedah ni ramai belajar dengan Pak Da'i Mekah, sama ada yang dah hidup, yang hidup lagi ataupun yang meninggal. Okey. Cuma nak kata dalam kitab tu, dalam bahasa Melayu lah, kitab tu lah yang paling banyak guna istilah-istilah ahlu kalam. Sebab tu nak belajar kitab tu dia kena dapatkan orang kata apa, orang yang boleh terangkan dengan bahasa yang paling betul, dan juga istilah terminologi dia tu kita kena faham elok-elok. Jisim, jirim, arad, takluk, taklik, ni semua benda yang kita akan jumpa dalam kitab-kitab akidah, terutamanya kitab akidah yang berteraskan metodologi Asy'ariyah. Saya tak kata Asy'ariyah tu salah, cuma nak kata memang bila mana orang belajar bab akidah yang dalam ni, dia akan bertemu dengan kalimah-kalimah ni. Dan saya sendiri, saya boleh katakanlah pengalaman saya pun belajar juga Jawahirut Tauhid apa-apa semua ni. Kita akan mengalami fasa kita pening pada kalimah-kalimah tu dulu, sebelum nak faham tentang Tuhan tu. Dan saya duk fikirlah, sebelum orang baca kitab-kitab Jawi yang lama ni, ataupun kitab-kitab yang metodologi sifat 20 ni, dia kena faham istilah tu dulu. Bila mana jumpa perkataan dan ianya tidak berjisim, tidak berjirim, kena faham jisim tu apa, jirim tu apa. Adakah jisim dan jirim itu yang dimaksudkan oleh orang-orang yang berfahaman falsafah, ataupun jisim dan jirim yang telah diistilahkan oleh ulama-ulama akidah mutaakhirin? Sebab kita kena tahu jisim dan jirim tu ada beza. Contoh jisim maksud dia apa? Dalam terjemahan umum maksud dia ialah al-jasadul kathif, satu jasad yang tebal, itu maksud jisim. Tapi bila mana bahas dalam buku akidah, dia bukan membawa maksud itu, dia maksud yang lain. Okay. Cuma nak katanya, bila mana akidah orang Islam, ilmu akidah ni dia masuk menyerap ilmu falsafah, maka orang nampak berat. Sebab tu sebahagian orang Melayu ataupun sebahagian orang Islam, bila mana sebut pengajian akidah, dia rasa berat kerana yang tu lah. Asalnya mengajar akidah ni dia tak berat pun, sebab nak cerita tentang Tuhan yang satu, apa nak payahnya. Cuma bila mana nak cakap tentang sifat, zat, af'al, sifat ma'ani, maknawi, itu semua ialah tools ataupun alat-alat yang digunakan oleh ahlu kalam untuk memahamkan tentang Tuhan. Tu saja. Cuma pada zaman mutaakhir kita ni, orang tak bincang banyak dah yang tu. Zaman-zaman 300 tahun yang dulu, zaman Imam Abu Hasan Asy'ari dan lepas pada tu, mereka bincang dengan cukup-cukup detail dan tuntas, sehingga terjadi dua kelompok di kalangan para ulama. Ada yang terima ilmu kalam dan mereka agak harmoni dalam menghukum ahlu kalam, dan ada yang mencela. Kalau tengok Imam Syafi'i ni, dia cela rapat ni, maknanya dia memang tak suka. Kita akan tengok lagi kata-kata dia yang lain. Yang pertama kita tengok, dia kata, Imam Syafi'i kata, kalau orang tahu buruknya ilmu kalam tu, mereka akan lari seperti mana larinya kita daripada singa. Okay. Kemudian kata-kata yang seterusnya, muka surat 97 tu, akhbarana asy-syaikh Abu Abdurrahman As-Sulami ijazatan. Qala sami'tu Muhammad ibn Abdullah Ar-Razi yaqul, sami'tu Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi yaqul, sami'tu Al-Muzani yaqul, sami'tu Asy-Syafi'i yaqul. Muka surat 99, al-kalamu yal'anu li ahli al-kalam. Okey, apa maksud dia? Yang sanad tu kita tak baca, muka surat yang ke-96 tu kita terus kepada terjemahan maksud kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kata-kata dia ni dibawa oleh Al-Imam Al-Muzani dan didengar oleh Abdul Rahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Dia dengar Muzani kata, dia dengar Asy-Syafi'i kata. Imam Muzani ni murid kanan Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i kata apa? Muka surat 99 dan 98 tu, al-kalamu yal'anu li ahli al-kalam. Ilmu kalam itu melaknat ahli kalam. Okay. Apa maksud dia sini?
Saya buka dalam syarah dia sebut, hadza fi dhammi li ahli al-kalam wal la'nu huwa at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Yang dimaksudkan dengan laknat sini, dia kata ialah menjauhkan satu orang tu daripada rahmat Allah. Wal muradu bihi, dan maksudnya ialah as-sabbu wadh-dhammu wasyatmu, faman sabba syai'an wa dhammahu yuqal la'anahu. Maksud dia Imam Syafi'i ni dia sedang mencela, mencerca golongan ahlu kalam dengan cercaan yang sangat-sangat tinggi, iaitu laknat. Bila mana sebut laknat ni, ianya satu benda yang serius. Ya'ni al-kalam yadhummu min ajl kalam wa minhu qawlihi ta'ala wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i sini ialah bila mana dia terlampau banyak sangat bincang bab kalam tu ataupun akal itu, akhirnya ilmu itulah yang akan mencela dia. Maksud kalam ni ialah bila mana satu orang dia belajar ilmu ni, dia akan jadi suka berhujah banyak sangat. Suka jumpa orang berhujah. Sebab tu kita akan tengok khalifah-khalifah yang terkena fitnah ni, antaranya Al-Ma'mun zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Kerja dia kumpul ulama tanya Quran makhluk ataupun tak. Dia rasa diri dia nak dengar hujah orang yang kata Quran tu bukan makhluk. Kalau kata Quran tu kalamullah, dia nak cuba counter balik kata-kata tu. Dia jadi minat yang tu. Sehingga pemerintah zaman tu tak ada kerja lain, kerja tangkap ulama, padahal penjenayah pun ramai. Itu bahaya ilmu kalam ni, bila mana dia over sangat, dia tersasar. Pemerintah yang kena fitnah ni pun jenayah di dalam negara tak peduli, tapi duk cari ulama, kira nak berhujah saja. Sebab dia rasa dia macam ada satu evidence, dan dia rasa akal dia mulai berfungsi dengan baik. Konon-kononnya lah, rasa macam kemah boleh bahas bab tu. Itu yang dimaksudkan. Tapi kena ingat, al-khawdu yang melampau, bukan guna kalam, guna akal untuk faham ayat Quran tu boleh, tak salah pun. Cuma melampau pada perbahasan. Dia agak payah untuk kita nampak, sebab zaman kita ni tak ada dah benda tu. Cuma perbahasan ni dalam kitab-kitab yang tinggi saja yang duk sebut benda ni. Hanya orang yang nak menelusuri sejarah lama, dia boleh nampak apa yang sedang berlaku. Cuma nak katanya isu ni dia serius pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal lah, sehingga Imam Ahmad tu kena pukul apa semua. Dia ada satu filem yang dibuat di negara Arab untuk fahamkan isu ni. Tapi filem tu pun dalam bahasa Arab yang bagi saya, kalau orang yang belajar bahasa Arab yang okey, dia boleh faham lah. Dalam YouTube pun banyak nak tengok situasi perdebatan antara Imam Ahmad dengan Imam Ahmad bin Abi Du'ad yang Mu'tazilah ni. Lepas pada tu cerita Imam Syafi'i berdebat dengan Mu'tazilah. Kita akan nampak, bila tengoklah cerita ni boleh faham lah dekat mana teruk dia tu. Baca dalam kitab ni kadang-kadang tak nampak sangat apa yang situasi tu berlaku kerana apa. Macam zaman kita ni lah, apa benda yang berkaitan dengan akidah yang orang masih samar. Saya duk nampak lah bacaan saya, antara benda yang masih lagi orang Melayu kita ni tak boleh nak faham dengan baik, dan dia duk berlaku, ialah isu berkenaan dengan kelompok Batiniyah yang masih lagi duk ada sampai sekarang. Batiniyah ni saya dah sebut banyak kali dah sini. Batiniyah ni ialah ajaran yang dia kira nak bahas semua ayat Quran, semua hadis Nabi tu batin saja. Kita tak boleh faham zahir. Setiap ayat Quran tu ada unsur batin dia, unsur di sebalik benda tu. Itu dia punya poin asal. Cuma saya dah sebut sini sebelum ni, kumpulan Batiniyah ni pada zaman Imam Ghazali lagi duk ada. Tujuan dia ialah untuk mengeluarkan orang daripada Islam, tapi dengan cara halus. Tak naklah keluar macam orang-orang yang murtad tu. Nak keluar bagi nampak keluar tu dengan cara yang gah, bukan keluar dengan cara yang bodoh, kononnya lah. Sebab tu kita akan tengok perbahasan dia orang akan syakkan kita tentang solat yang kita duk buat ni. Solat ni dia kata perlu pada khusyuk. Khusyuk tu pula pada satu benda yang dia bahas panjang. Akhirnya duk bahas bab khusyuk, tak solat, sampai mati tak sempat solat. Itu benda yang berlaku. Dan kemuncak dia kita boleh tengok lah, bila mana di Malaysia ni digemparkan dengan adanya kitab khusus dia, iaitu Hakikat Insan, yang telah diharamkan tahun 80-an dulu oleh JAKIM, oleh semua Jabatan Agama Islam negeri, semua haramkan buku ni, yang dibawa oleh Haji Ahmad Laksmana Al-Kelantani tu. Dan sekarang ni dia punya pengikut tidak rasmi dia tu masih ada. Dan esok
Dia punya salah seorang pengikut tegar dia lah, daripada Pulau Pinang, Ismail bin Arifin ataupun Lepak ni. Dia nak mari jabatan mufti Perlis ni esok. Ada kiranya sesi nak defend lah, nak defend yang dia pegangan dia, wallahu alam. Tapi saya dimaklumkan esok pukul 9.30. Saya pun terlibat lah dengan yang tu esok tu. Cuma nak sebutnya ialah dah lama kita jemput sampai 7-8 kali daripada zaman PKP dulu. Alasan dia PKP, kita nak tanggung tiket apa semua. Tiba-tiba dia call lagi Senin baru ni, dia kata dia nak datang dan kita dah bagi ruang. Esok hari Rabu kita bagi ruang, kita nak tengok. Ni antara yang masih tegar ikut ni. Dan tuan-tuan kena tahu, dia punya pengikut sangat ramai di FB tu, ramai. Sekali dia buat live ni, ribu-ribu orang ikut. Ada satu whiteboard belakang dia, tulis atas apa benda dia tulis. Tapi ramai lah ikut. Dan yang ikut tu menariknya bukanlah orang-orang yang berumur sangat. Yang ikut tu ialah majoriti orang-orang muda sekarang ni yang ikut. Cuma saya rasa yang dia ikut Lepak ni, dia bukan faham pun apa yang Lepak cakap. Cuma dia tertarik pada Lepak kata bila mana kita ni tidak lagi ada hati yang khusyuk, tak perlu salat. Sebab dia memang geng yang tak salat. Dia yang tak semayang lama dah. Cuma duk cari dalih mana orang kata tak perlu salat lagi ni. Jumpa kawan ni kira kuat sikit nak bersandar pada kawan tu. Yang memang tak nak salat dah pun asal. Lepas tu duk rasa diri macam faham lebih wahyu daripada orang lain. Itu bahaya sebenarnya. Sebab ditunggangi oleh kumpulan-kumpulan lain lah. Cuma saya nak kata, kalau kita nak faham isu khalqul Quran ni zaman tu, itulah. Poin dia lah, tak nak baca Quran, tak nak ikut Quran tu. Zaman Imam Ahmad tu pun dulu. Ada kumpulan yang dia orang ni nak desak pemerintah. Kita kena nampak Quran tu makhluk. Tujuan dia apa? Bila nampak Quran makhluk, apa jadi tu? Nampak Quran ni ada silap dia. Lepas pada tu, bila mana nak jalankan hukum Quran, yang ni tak boleh jalan lagi. Sebab Quran ni pun makhluk. Makhluk ni tak terlepas pada silap. Itu poin dia. Sama dengan batiniyah. Bila mana datang kumpulan ni, orang yang dah malas semayang, dia duk cari mana orang yang nak kata semayang ni tak perlu lagi. Jumpa dia rasa kuat. Dia pun rasa macam okey. Dia tak semayang tu okey. Sebab apa? Nak normalizekan tak semayang tu sebenarnya. Sama juga dengan zaman Imam Ahmad ni, bila mana dia desak Quran tu bukan kalamullah, ianya makhluk. Bila mana kita nak amal, ada 2-3 benda kita tak boleh amal direct sebab Quran tu makhluk. Masih kena timbang, masih kena jalani proses tertentu. Itu sahaja. Sebab kumpulan-kumpulan seperti ini, poin dia ialah untuk menjauhkan orang Islam daripada konsep Islam yang asal. Okay. Sebab tu kata Imam Syafi'i, dia kata al-kalam yal'anu li ahli al-kalam. Kemudian yang bawah tu muka surat 99 lagi, wa bi isnadihi qala ar-Rabi' bin Sulaiman nazala asy-Syafi'i 'an ad-darajah wa qaumun fi fil majlisi yatakallamuna bi syai'in min al-kalam fasaha 'alaihim wa qala imma an tujawiruna bi khairin aw taqumu 'anna. Maksud dia apa? Wa bi isnadihi qala ar-Rabi' bin Sulaiman. Al-Hakkari dia datang ke sanad daripada Rabi' bin Sulaiman, guru Imam Syafi'i. Dia kata muka surat 98, Asy-Syafi'i ketika menuruni anak tangga sementara sekelompok orang yang sedang membincangkan ilmu kalam, lalu Asy-Syafi'i meninggikan suara kepada mereka seraya berkata, kalian pilih sama ada duduk berhampiran kami dengan baik atau boleh angkat kaki. Maknanya kata-kata Imam Syafi'i ni dia macam terlalu tak suka kepada ahlu kalam ni. Sebab dia orang datang tu ialah nak berhujah. Okey. Kemudian muka surat yang ke-100 dan juga 101, kita baca sikit sanad muka surat 99 tu. Akhbarana Ibnu Mahdi qala anba'ana al-Murri qala anba'ana al-Qadhi qala anba'ana Abu Bakr al-Haddad qala akhbarani Bishr bin Nasr qala haddathani 'Allaq bin al-Mughirah an Harmalah bin Yahya qala sami'tu Syafi'i yaqul, muka surat 101, al-fiqhu fil kalam al-jahlu fihi. Terjemahan sanad dia, Al-Hakkari berkata Ibnu Mahdi telah mengkhabarkan kepada kami, beliau berkata Al-Murri telah memberitahu kami, beliau berkata Al-Qadhi telah memberitahu kami, beliau berkata Abu Bakar Al-Haddad telah memberitahu kami, beliau berkata Bishr bin Nasr telah memberitahu kami, beliau berkata Allaq bin Al-Mughirah telah memberitahuku daripada Harmalah bin Yahya, beliau berkata aku telah mendengar Asy-Syafi'i berkata memahami ilmu kalam sama saja dengan tidak mengetahuinya. Maknanya faham dengan tak faham sama, sebab akan terperangkap, terikat diri dengan tipu daya ilmu tu. Kemudian sanad seterusnya, wa bi isnadihi an Rabi' bin Sulaiman
Sami'atu Syafi'i yaqul, Al-Hakkari berkata dengan sanadnya daripada Ar-Rabi' bin Sulaiman, beliau berkata, aku telah mendengar Asy-Syafi'i berkata, la an yalqallaha ar-rajula la an yalqallaha ar-rajulu bi kulli dhanbin ma khala asy-syirka billahi khairul lahu min an yalqahu bi syai'in min al-kalam. Seseorang bertemu Allah dengan segala dosa kecuali syirik adalah lebih baik berbanding bertemu Allah dengan sekelumit ilmu kalam. Kata-kata Imam Syafi'i ni dia agak nampak ada perasaan Imam Syafi'i yang tak puas hati sangat pada ilmu kalam ni. Kelompok ilmu kalam yang melampau. Itu nak kena faham. Okey. Sehingga Imam Syafi'i kata kalau satu orang tu dia buat dosa banyak kecuali syirik, lebih baik dia bertemu Tuhan berbanding dia terkena fitnah ilmu kalam itu. Okey, kemudian lagi wa bi isnadihi an Syafi'i, Al-Hakkari berkata dengan sanadnya daripada Asy-Syafi'i, beliau berkata muka surat 103, hukmi ala ashabil kalam an yudrabu bil jaridi wa yuhmalu ala al ibli wa yutafa bihim fil asyairi wal qabaili wa yuqal hadha jazaa'u man taraka al kitab was sunnata wa akhadha fil kalam. Hukumanku ke atas ahli kalam adalah mereka dipukul dengan pelepah tamar dan dibawa naik ke atas unta serta dibawa keliling serata kabilah lalu diumumkan, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah lalu menceburi ilmu kalam. Okay, tuan-tuan boleh tengok kata-kata Imam Syafi'i itu, hukuman pada ahli kalam dia kata pukul dengan pelepah tamar, dibawa naik ke atas unta, dibawa keliling serata kabilah lalu diumum, ini balasan orang yang meninggalkan membelakangi. Itu poin saya nak beritahu tadi. Yang duk sibuk dengan ilmu kalam ni, apa konklusi daripada sibuk dengan ilmu kalam? Poin dia ialah tak mahu amal Quran Sunnah. Tu saja. Samalah dengan batiniyah yang duk ada zaman kita ni, yang duk kata Quran ni bila mana dia sebut tentang ayat ni maksud dia begini. Poin dia satu saja, nak keluarkan diri pada syariat. Sebab tu Imam Al-Ghazali bila mana dia sebut batiniyah nama dulu. Sekarang macam-macam lah, kerajaan langit ada, macam-macam nama lah di tempat kita ni. Poin dia satu je, nak mengeluarkan diri daripada syariat. Sebab tu kita akan tengok golongan batiniyah di Malaysia ni, apa yang diorang buat. Sembahyang Jumaat pun tak, sembahyang solat fardu pun tak, haji diorang tak buat, umrah diorang tak buat, puasa pun tak. Bahkan golongan batiniyah yang melampau di Malaysia ni, tok guru dia berzina, anak murid tak kata apa depan dia. Sebab anak murid dia faham apa yang tok guru dia buat itu ialah bukan zina pun. Sebenarnya tok guru dia sedang nak beri ilmu kepada perempuan yang dizinai itu. Sampai tahap tu. Poin dia satu je, tak nak bagi orang kata apa yang aku nak buat ni salah, dan supaya orang kata apa yang aku nak buat ni tak salah. Atau yang lebih jelas lagi ialah nak normalizekan apa-apa yang diharamkan oleh syariat. Tu saja. Sebab dia rasa syariat tu berat. Quran sendiri pun sebut solat tu berat. Kita beri lalu azan dulu.
Okey, kita tengok sikit lagi. Bila mana Imam Asy-Syafi'i dia sebut muka surat 102 dan 103 tu, 103 dia punya matan dia. Hadza jazaa'u man taraka al-kitaba was sunnata wa akhadha bil kalam wa akhadha fil kalam. Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah lalu menceburikan diri dalam ilmu kalam. Poin dia sini nak beritahu tentang wujudnya ilmu-ilmu seperti ini. Tujuan ialah untuk membelakangkan Al-Quran dan sunnah. Sebab itulah keluarnya para ulama selepas pada zaman Imam Syafi'i itu sendiri, antaranya murid beliau Imam Ahmad bin Hanbal, untuk mengembalikan manusia supaya nampak Quran itu pada kedudukan yang tertinggi, iaitu kalamullah, yang tidak boleh dipertikaikan kesahihannya dan juga tidak boleh dipertikaikan syariat-syariat yang ada di dalamnya. Itu yang ingin dikembalikan, iaitu kemuliaan Al-Quran. Sebab tu dia orang duk tolak semua ilmu-ilmu ni, sehingga Imam Ahmad sanggup dipenjara, sanggup dipukul belakang mempertahankan benda ni. Kalau Imam Ahmad tak buat benda tu, tuan-tuan, saya duk lihatlah, dia akan lebih teruk pada akhir zaman ni. Akan ada orang yang akan kata Quran ni dah, dia akan petikai semua benda lah Quran. Dalam Imam Ahmad duk pertahan tu pun keluar lagi kumpulan-kumpulan yang duk petikai isi Quran ni. Jadi itu yang kita kena tahu dan kita tengok, dan kena jadi tanggungjawab kepada semua orang yang membawa agama ni, para asatizah, para ulama, untuk mempertahankan ilmu dan memandaikan masyarakat awam dengan ilmu, sehingga bila mana kita bercakap bab ni orang makin yakin dengan Quran. Bukan kita bercakap bab ni orang rasa Quran tu payah, susah, tak relevan, tak padan lah. Dan itu ialah benda yang kita kena carilah pada zaman ni. Cari orang-orang ustaz ke apa semua yang bercakap tu kita rasa Quran tu hebat lah, bukan dia bercakap benda-benda yang mengarut. Sebab sekarang ni macam-macam tu tuan. Majlis baca Quran, belum baca Quran ajak berdansa dulu. Tuan-tuan tengok video tu 2-3 hari ni. Ada satu orang ustaz daripada mana saya tak pasti, dia buat majlis live baca Quran malam-malam, surah Al-Mulk, surah. Baguslah majlis tu, okey, tak ada masalah, jemput orang. Tapi punya nak tarik orang suruh join live dia, mungkin live dia tu ada jana income pada dia. Dia pasang satu lagu disco cucuk langit apa tak tahulah, suruh orang berdansa dulu. Jadi berkumpul dua, baca Quran pun ada, yang lara pun ada dalam tu. Itu bukan kreatif dalam dakwah, itu bahaya. Punya nak tarik orang. Sebab tu jiwa nak tarik orang melampau ni, dia boleh menyebabkan kita tersasar daripada matlamat asal tu. Kita nak bawa orang pada Quran, dia ada cara dia. Dia bukan bawa ikut suka hati, bukan bagi ikut suka hati. Jadi ini ialah fitnah. Mungkin ustaz tu tak tahu kot tentang benda ni, wallahu alam. Dan saya rasa mungkin dia tersilap juga. Tapi kadang-kadang kita terlampau nak kejar viewer tu tinggi. Sebab saya tengok video ni memang ramai orang tengok, 11,000. Jarang-jarang video ustaz ni boleh pergi 11,000, 6,000, 7,000 ni. Kebanyakannya macam tu lah yang popular. Cuma dia antara yang agak tinggi lah, 11,000, 12,000 tu biasa. Nakkan sangat dia punya viewer tu sehingga ajak berdansa dulu baru duk baca Quran ujung. Jadi itu antara fitnah-fitnah yang bahaya pada akhir zaman. Ajaklah manusia dengan cara yang betul. Jangan ajak manusia dan normalkan benda-benda yang tak betul dari segi syarak tu. Wallahu alam. Setakat tu saja. Kita akan sambung lagi perkataan Imam Asy-Syafi'i yang ujung tu dalam bab ilmu kalam ni.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.